بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu hari ini pada hari Isnin untuk kita meneruskan pengajian kita daripada surah Al-An'am bahagian yang akhir-akhir daripada juz yang ke-7, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang setia menunggu di depan kaca TV, yang berada di depan Facebook, ya, yang mengikuti program ini agar terus kita dipancarkan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, Lama tak bersua saya. Lama tak bersua dan kita nak bersua dengan tuan puan adik-adik ya. Tapi belum lagi Ustaz ya. Betul. Belum lagi, kita masih lagi dalam PKPB ya. Jadi kita perlu mengikut walaupun boleh dah balik kampung dah ni. Betul, Ustaz. Kan? Katanya Ustaz nak balik kampung nanti. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah ya. Ada peluanglah orang Terengganu Allah berjumpa Ustaz. Allah. Kalau saya ikut sekali pun boleh juga. Silakan Ustaz, kami menunggu. Tunggu, okey. Jadi insya-Allah mungkin di Terengganu ke di Kelantan nanti, Yes, selain daripada saya balik Perak ke Penang lah Ustaz ya. Mungkin ada orang Perak ke orang Penang nanti sempat kita apa lambai-lambai lah kan, okey, kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Jadi pada hari ini kita jemput tuan-tuan untuk share di Facebook masing-masing, beritahu pada kawan memulakan minggu kita, dan mari kita mulakan dengan doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang berasaskan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Mari kita mulakan hari ini dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Saya nak cuba baca bacaan idola saya Ustaz, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Nak cuba Ustaz? Ya. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran, jom kita sama-sama baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sadaqallahu
azim. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah untuk kita selalu mengingatkan diri kita tentang betapa kita ini adalah hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka, ya, Allah mengawalkan iyyaka berbanding na'budu. Kehambaan kita menjadi hamba ini tidak berapa penting sangat. Yang pentingnya adalah iyyaka, ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan usaha kita na'budu ini untuk menjadi adab kepada kita sebelum kita wa iyyaka nasta'in. Bahagian kedua ayat yang kelima itu yang dibincangkan oleh banyak ulama bahawa adab untuk kita meminta pertolongan daripada manusia pun kita tolong dulu orang tersebut, buat apa orang tu cakap baru kita minta tolong. Misalnya anak, adik-adik, ya, buat apa ayah mak suruh, ya, belajar sungguh-sungguh, kemudian lepas tu nak minta mak belanja RM2 mudah, ya. Dalam ayat kelima sebentar tadi kita mengakui ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat apa yang perlu kita buat sebagai hamba. Kemudian bila kita nyatakan wa iyyaka nasta'in, itulah adab yang amat tinggi. Bukannya bila susah minta tolong Tuhan, tetapi bila Tuhan suruh kita buat apa yang perlu dibuat, baca Quran, solat dan pelbagai amalan lain dalam hidup, menunaikan amanah, kita buat tak berat, ya. Jadi ini pelajaran yang kita ambil daripada surah Fatihah yang kita ulang saban hari, terus, dan hari ini kita nak melihat halaman 140. Apakah sinopsisnya? Mari kita sama-sama perhatikan. Bermula daripada ayat yang ke-95, Allah menyatakan kekuasaan Allah yang menakjubkan di alam semesta. Hari ini kita nak belajar sains sedikit, ya, insya-Allah, dan ini terus sampai ayat 99 dan diikuti dengan sebutan-sebutan yang didisbahkan kepada Allah seperti Allah ada anak ataupun Tuhan ada anak, ada isteri. Perkara ini yang kita ingin perhatikan sama-sama untuk memastikan Allah jadikan segala yang hebat ini adalah untuk mentauhidkan, bukan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingin mulakan. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka mushaf 140. Adik-adik sudah bersedia? Kita mulakan dengan bacaan ayat 95 hingga 99 Ustaz, ya. Panjang sikit tu, sampai hampir nak habis dah itu. Tapi itu bahagian pertama. Kita nampak segala keseluruhannya dan kemudian nanti kita lihat sebenarnya Allah harapkan kita dapat mesej apa, insya-Allah bersama. Kita baca dahulu. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, panjang kita nak baca hari ini, dan kita nak baca ini Ustaz dah 2 muka surat sebelum tamat juzuk yang ke-7. Betul. Kita nak masuk juz ke-8. Allahuakbar. Dah 7 juzuk Ustaz, Yeah. Almost. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat kita ada sahabat-sahabat dari Singapura Ustaz, Puan Syarmila, Tuan Haji Jaafar, dan juga kita ada salam subuh dari bumi Finland. Puan Katifah Safar Ahmad. Subhanallah. Tengah subuh sekarang ni dekat Finland bersama dengan kita juga di Quran Time, juga sahabat-sahabat semuanya. Jom kita baca ayat yang ke-95 sehingga ayat 99. Boleh rakam bacaan kita, rakam bacaan tuan-tuan, sambil-sambil dengar tu rakam bacaan kita, kenangan akhir tahun 2020. Subhanallah. Okey, jom kita baca. Saya nak cuba permulaan ini dengan tarannum Hijaz, insya-Allah saya, Murattal Hijaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 95 hingga 99 Ustaz ya. Hampir nak habis dah tu ya. Tetapi ia adalah satu kategori yang kita nak lihat satu persatu insya-Allah. Innallaha falikul habbi wan nawa. Meneruskan perbincangan kita pada minggu lepas, Allah menyatakan tentang betapa susur galur kehidupan manusia ini yang diberikan macam-macam akhirnya akan kembali kepada Allah bersendirian ya, bersendirian, iaitu apabila Allah menyatakan ma hawalnakum wara'a zuhurikum pada ayat 94 pada minggu lepas. Jadi pada minggu ini kita melihat kepada ayat 95, sesungguhnya Allah yang menumbuhkan dua perkara, al-habbi wan nawa. Habbi ini adalah butiran-butiran pokok seperti padi, jagung yang memang sumbernya itu ataupun biji benihnya itu tersusun ya, dan ada wan nawa seperti kurma, seperti buah mangga, buah kelapa yang hasil buahnya itu besar ya, berbanding dengan al-habbi ini adalah yang kecil-kecil tuan-tuan ya. Jadi dua perkara ini Allah nyatakan yukhrijul hayya minal mayit wa mukhrijul mayit minal hayy ya. Yukhriju itu Ustaz ya, dia dalam bentuk kata kerja ya, dalam bentuk fi'il, tapi wa mukhriju itu dalam bentuk kata nama ya. Jadi mengapa berbeza, mengapa yang awal itu mengeluarkan hidup daripada mati, mengeluarkan mati daripada hidup. Kalau kita tengok terjemahan itu je terjemahannya, tapi kita nak bezakan. Yukhriju ini maksudnya perkara yang masih lagi dalam keadaan bergerak Ustaz ya. Pasal apa bergerak? Pasal al-hayy adalah bergerak. Ya, maksudnya masih lagi bergerak berbanding dengan mati. Jadi bila mati bendanya dah statik, maka di sini digunakan perkataan wa mukhriju ya. Kata nama kan macam buku, dia tak bergerak ya, pasal benda itu sudah mati. Jadi Allah menyatakan perkara ini, zalikumullah, itu adalah siapa yang buat perkara ini? Allah ya, kekuasaan Allah. Fa anna tufakun.
Jadi bila Allah menyatakan perkara ini, Allah nak bawakan kepada kita satu cycle kitaran tentang biji benih ataupun buah, Ustaz. Yes, Ustaz. Kita dah habis dah check up tentang manusia sampai ayat 94. Allah nak bawakan perumpamaan ini ataupun kisah ini, ya, kalau tuan-tuan ada nasi kat rumah ke, ada jagung ke, malam tadi saya bawa makan jagung, Ustaz, ya. Jadi itu habbi, ya, al-hab. Kalau wan nawa ini makan kurma, makan anggur, ataupun makan mangga, itu wan nawa, ada biji benih dalam dia. Jadi di sini Allah suruh kita perhatikan betul-betul, ya, pasal yang contohnya lah, kalau Hamka dalam tafsir dia bagi contoh kelapa. Kelapa, ya, dia kata apa, buah kelapa yang mati, buah kelapa yang akhirnya mati kan, dia matilah kan, kita rasa macam alah dah tua apa sebagainya, tapi daripada yang tua itu, yang mati itu akhirnya boleh jadi pokok yang hidup. Tunas, betul, akhirnya besar jadi kuat, ya. Dan dalam masa yang sama ialah batang yang hidup, pokok kelapa yang hidup itu dia boleh mengeluarkan buah yang mati. Betul. Buah yang mati, dan akhirnya kita rasa macam tak ada apa kot kalau dah tinggal kat tepi pokok tu, tapi akhirnya dia boleh hidup balik semula. Siapa yang buat ini? Ya, kalau kita fikirkan, takkanlah ada orang kata itu natural. Kan itu itu dah kebetulan. Di mana ada kebetulan? Kalau kebetulan cuba buat. Betul. Kan? Ya. Ia bukannya secara random, secara rawa, ini adalah yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila dibawakan, bila fikirkan betul-betul perkara ini, fa anna tufakun, mengapa kamu berpaling daripada keimanan bahawa Allah yang menghidupkan ataupun mengeluarkan daripada hidup yang mati, daripada yang mati hidup. Jadi kalau ayam, Ustaz, ayam hidup, keluar daripadanya telur yang mati. Ya, daripada telur yang mati tak ada apa tu, boleh pula ada keluar ayam. Jadi semua perkara itu yang kita belajar dalam sains, cikgu-cikgu sains yang mengajar, kita mengkaji betul-betul perkara tersebut, tapi semua itu bukan kita yang bina formulanya. Formulanya adalah datang daripada siapa? Daripada Allah. Yang kita dapat A, adik-adik yang belajar sains dapat A itu belajar formula yang dicipta oleh siapa? Allah. Kalau orang mengkaji formula ini tapi tidak sedar siapa yang buat formula itu, ya, biasa orang cakap Michael Faraday lah, orang cakap tentang Louis Pasteur lah untuk bertemu dengan itu, ini dan vaksin dan sebagainya. Tapi kalau orang tengok siapakah yang membuat formula keluarkan daripada hidup ini yang mati, mati yang hidup, biasanya buku-buku sains, daripada barat kalau saya belajar dulu, tak ada God created, tak ada, dia tak ada masuk. Itu kena belajar dalam teologi, ya. Itu kerana kita sudah memisahkan, dan ini peranan bagi cikgu-cikgu yang ada untuk membawakan balik. Khawatir apa? Khawatir nanti bila dah biasa, dah pandai, dia menyebabkan kita berfikir naturalist, ya, semua benda adalah natural, bukannya dicipta oleh Allah SWT. Allah sambung lagi, faliqul isbah, Allah faliq ini maksudnya memecahkan, Ustaz, ya, ataupun membelahkan pagi itu jadi subuh bagi Puan Latifah tadi di Finland. Ya, satu lagi, Ustaz, Abu Nadim Muhammad Fitri 7.10 pagi dari Makkah. Daripada Mekah. Allah. Ya. Jadi siapakah yang membelah subuh itu? Ya. Sebenarnya Allah. Wa ja'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Allah menjadikan malam itu sebagai ketenangan, tempat untuk berehat, wasyamsa wal qamara husbana, dan juga matahari dan bulan itu ada perkiraannya, tak pernah off walaupun 1 minit. Maksudnya kalau 1 minit off, Ustaz, ada matahari itu kira ataupun 1 sentimeter. Hari ini rasa macam nak dekat sikit dengan matahari, dengan bumi. Contohnya matahari hari ini rasanya kita yang sejuk-sejuk sekarang dia pun dia jadi hitam legam sekarang, kan? Kerana apa? Kerana temperature, suhu yang melampau daripada matahari itu. Jadi Allah menceritakan betapa kamu manusia dah dapat banyak manfaat daripada malam, daripada matahari, daripada bulan yang disusun elok-elok. Malam dijadikan sebagai apa? Sebagai tempat rehat. Ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rehat untuk apa? Besoknya bila hari ada keluar matahari, maka bersedialah untuk bekerja keras, dan semua itu ada susunan untuk menentukan masa tahun kita, bulan kita. Cuba bayangkan, Ustaz, ya, tahun ini ada 16 bulan. Allah. Bukan 12 bulan. Kan tunggu tak habis-habis 2020 kan. Contohnya rasanya boleh tahanlah, ya. Tu belum lagi cakap
apa bulan ada 40 hari. Nak tunggu gaji tu, Allah cucuk ATM tak keluar-keluar duit. Rupanya hari bulan ini ada 40 hari. 40. Allah. Ya, betapa bersyukurnya Allah bagi kita bulan yang sama, tak payah kita nak tukar-tukar komputer. Tahun 2000 dahulu orang takut tentang time bomb. Betul. Ya, takut komputer reset. Nanti semua jam, satu kapal terbang tak boleh terbang dan sebagainya, tapi alhamdulillah Allah tidak reset ataupun buat cara peraturan yang tidak tetap, ada husbana dengan perkiraan yang tepat. Zalika taqdirul azizil alim. Ini adalah kuasa Allah, jangan main-main dengan kuasa Allah. Bila kita dah dapat manfaat, kita dapat manfaat kerana kuasa Allah, tapi ada orang yang bermain-main dengan perkara tersebut. Jadi ini pelajaran daripada ayat 96 membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Mari kita sama lihat, iaitu falaqa. Kita baca daripada surah al-falaq juga, iaitu membelah ataupun menghidupkan, ya, cara nak dihidupkan itu dengan belah, ya, biji benih terbelah, maka keluarlah tunas, keluarlah tumbuh-tumbuhan. Daripada subuh itu, waktu malam dibelah, keluar cahaya fajar, itulah waktu subuh. Siapakah yang falaq? Adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang berulang 4 kali dalam al-Quran, untuk kita sama-sama melihat kekuasaan, kepandaian Allah Subhanahu Wa Taala. Formula-formula yang semua ada ini, tak payah nak belajar PhD baru kita dapat daripada kelapa keluar tunas, tak payah. Biar dia terbina sendiri. Kuasa siapa? Bukan kuasa profesor, kuasa Allah. Bukan kepandaian profesor, kepandaian Allah. Kita belajar sahaja daripada Al-Azizil Alim. Kita belajar dan terus belajar. Kita sambung kembali selepas ini. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Dapatkan yang original ataupun nanti Ustaz Fas akan sambung. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam My Quran Time. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana terus bersama dengan hadiah istimewa ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat kita yang kini barangkali berada di Kemamang, Terengganu, di Kemaman ataupun di tempat-tempat yang dinaiki air, banjir dan sebagainya, mudah-mudahan terus diberi kekuatan, jaga keselamatan, berwaspada. Seperti sahabat kita ni Ustaz, Puan Zawiyah binti Saleh, makcik saya ni, Puan Zawiyah ni, dia hantar apa kata-kata, alhamdulillah, semoga hati ini kekal bertaut dengan Al-Quran. Dan pesanan Puan Zawiyah, banjir musim ni, musim hujan ni, berwaspadalah, terutamanya yang tinggal berhampiran dengan sungai-sungai, sebab takut dibawa arus kuat kan, air yang naik. Jadi kena hati-hati semuanya. Terima kasih Puan Zawiyah dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, hati-hati dan sama-sama kita doakan agar terus bersama dengan Al-Quran dan diselamatkan sahabat-sahabat kita yang kini ditimpa ujian banjir, Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak teruskan Ustaz, ya, dengan perkongsian tajwid kita pada hari ini, ya. Jadi kita nak belajar bahagian apa hari ini, Ustaz? Okey, jadi hari ini perkongsian tajwid kita, mari kita sama-sama saksikan. Kita nak sebut sedikit untuk berwaspada juga, iaitulah maklumat tambahan kita, beberapa kalimah yang perlu dijelaskan akan sifat-sifatnya kerana bersamaan pada makhraj. Maka jika tidak dijelaskan akan berlaku kesamaran pada huruf-hurufnya. Itulah sebagai contoh huruf sin dan juga huruf sad. Contoh kalimah yushabun dengan kalimah yushabun. Beza tu. Dan juga kalimah wa'asa wa'asa. Wa'asa wa'asa. Jadi kena hati-hati agar kita sebut tu bertepatan dengan
huruf dia. Jangan kita baca sambil lewa ataupun kita dia sebenarnya Ustaz dan para sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, inilah betapa peri pentingnya pengajian Al-Quran secara berguru Ustaz, bertalaqi. Cuma keadaan sekarang ini mungkin kesesuaian dia secara online lah. Maknanya tapi masih ada juga pertemuan ataupun kita baca dengan semakan daripada guru. Kita baca, guru dengar, guru baca, kita pun dapat ambil perhatian bacaan guru. Carilah guru-guru anda insya-Allah. Ustaz. Okey, baik. Jadi hari ini kita ringkas je Ustaz kerana kita nak pergi panjang hari Betul, ini. Ada lagi beberapa ayat. Betul. Tapi tadi kita bercakap tentang betapa makhraj penting. Betul, wa asa dengan wa asa. Wa asa tu moga-moga dan moga-moga, wa asa dan tongkat. Okey, jadi jauh tu Ustaz. Jauh beza dia punya maksudnya itu tadi ya. Jadi kita sudah pun membaca daripada ayat yang ke-97, 98 dan 99 tadi Ustaz ya, bersama dengan tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan perasan, 3 ayat ini bermula dengan perkataan wahwa ya, wahwa menerangkan kepada kita tentang siapa Allah. Kalau kita lihat tadi di ayat 96 di hujung itu, zalika taqdirul azizil alim, Allah ini ada takdir, qadar daripada al-aziz yang maha berkuasa, yang maha mengetahui. Maka Allah jelaskan lebih terperinci pada ayat 97, 98 dan 99. Pada ayat 97 mungkin kalau Ustaz kita boleh baca sekali lagi Ustaz ya. Tapi kita nak tengok nanti apakah isinya yang berkaitan dengan peranan fungsi bintang. Ini kita pergi pada benda yang besar pula. Tadi kita pergi pada benda kecil, sekarang ini Allah bawakan pada perkara yang besar. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, kita nak baca ayat 97. Ini pun kena hati-hati. Kadang-kadang kita baca wahwallazi, huruf zal tu kan, kita baca wahwallazi. Wahwallazi. Itu penting. Itu kita kena cuba bacaan kita, tengok bunyi lazi ke ladhi. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi ini adalah ayat pertama daripada 3 package tadi Ustaz ya. Di hujungnya itu ada liqaumi ya'lamun. Pasal apa? Pasal bintang. Bintang ini apakah fungsinya? Dalam ayat ini Allah cakap litahtadu, untuk menjadi hidayah, petunjuk pada mereka yang berada dalam kegelapan di darat dan juga di lautan. Ketika kita travel, ketika musafir, dulu tak ada Waze Ustaz ya. Jadi mereka bergantung kepada bintang di langit ya. Malah sebenarnya lebih daripada itu, Waze pun sebenarnya kita memerlukan kepada angkasa raya ya. Maksudnya kita dapat signal ya, signal daripada angkasa ini bercakap tentang alam angkasa raya, dan ilmu yang berkaitan dengan nujum ini ialah ilmu falak. Jadi di sini, selain daripada di sini, daripada surah Al-Mulk ataupun di surah lain bercerita tentang peranan bintang ini juga ialah sebagai apa? Sebagai merejam syaitan. Ya, selain daripada yang ketiganya nak cantikkanlah, kita nampak oh cantik, macam kita ada lampu ya di rumah tuan-tuan, ada lampu cantik ya. Selain daripada fungsinya bukan sekadar cantik, nak beri cahaya, tapi kalau bintang itu selain daripada cantik bercahaya, dia merejam kepada syaitan dan cahaya kepada orang yang sedang travel, sedang bermusafir ya, sama ada di darat ataupun di lautan. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Allah jelaskan perkara ini terperinci. Mengapa? Untuk liqaumi ya'lamun, kaum yang ingin mengetahui. Dan siapa yang nak tahu ilmu-ilmu ini tuan-tuan, kalau kita tak belajar secara mendalam, kita tahu begitu saja. Tapi bagi yang pakar ilmu falak, contohnya belajar, dia tahu bahawa ada pelbagai nama Ustaz ya, Sagittarius lah, apa sebagainya, itu tentang bintang-bintang ini dan fungsinya, peranannya, bagaimana mekanismenya, semuanya itu adalah menyebabkan ini tidak mungkin diciptakan oleh manusia satu, ataupun tidak mungkin dia terbina secara rawak, tiba-tiba dia termuncul di situ. Jadi maksudnya mesti ada pencipta yang hebat, Allah Al-Azizil
alim. Itu yang pertama. Pada ayat yang ke-98, Allah menciptakan manusia daripada satu jiwa, fa mustaqarrun wa mustauda'. Menarik perkataan itu, iaitu kita kena faham di hujung tu Allah cakap qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Ini pada semua orang patut yafqahun, faqih. Ya, perlu faham benda ni. Kalau yang nujum tadi tu kita nampak begitu saja, kita tengok bintang tak ada apa sangat, itu mungkin bagi orang yang tak mendalami ilmu. Tapi orang mendalami ilmu dia tahu bahawa oh ini bintang Marikh, ini Pluto, planet Pluto, dia tahu macam mana bila nak tengoknya. Pasal ada ilmu. Ya, bagi orang yang tak ada ilmu dia tengok bintang, okey, fine. Kan? Kalau ada orang yang lihat bintang dia kata subhanallah, yang saya tengok ini entah-entah dia dah mati pun, tetapi kerana cahaya terlampau jauh sangat, bila sampai ke mata kita rupa-rupanya bintang tu dah mati dah. Ya, pasal terlampau jauh, cahaya tu makan masa untuk sampai ke mata kita. Itu orang ada ilmu. Tapi orang tak ada ilmu dia tengok bintang, apa itu tak nampak pun. Alah kecil sangat. Kan, itu komen kalau tak berapa dalam ilmunya. Tetapi pada ayat 98 ini semua orang kena tahu fa mustaqarrun wa mustauda' itu tempat menetap yang sementara, wa mustauda' itu tempat simpanan yang lama sikit. Ya, jadi ataupun yang fa mustaqarrun tu yang lama, wa mustauda' itu tempat sekejap. Ya, jadi ada beberapa pendapat ulama, antaranya dunia ini mustaqar dan wa mustauda' itu ketika kita berada dekat perut ibu kita. Oh, subhanallah. Sekejap je kan, 9 bulan berapa hari? 10 hari. 10 hari. Okey, 9 bulan 10 hari. Ya, jadi sekejap saja kemudian kita duduk di dunia ini wa mustaqarrun, ya, tempat yang qarar, yang lebih lama lagi. Ada pendapat yang menyatakan ini ada kaitan dengan kita nanti akan berada hidup lama je dekat akhirat. Wa mustauda' itu disimpan dekat mana Ustaz? Disimpan dekat dalam kubur. Dalam kubur. Kubur tu tak berapa panjang sangat. Jadi kita kena buat persediaan untuk menghadapi alam kubur tersebut. Dan yang pendapat ketiga ialah wa mustaqarrun itu adalah kehidupan di akhirat, wa mustauda' itu adalah kehidupan di sini. Nak ceritanya ada yang jangka masa panjang, ada jangka masa pendek. 2021 kita nak masuk, jadi kita kena rancang jangka masa panjang apa, bukan sekadar sampai 2021, 2022, tapi sampai akhirat, dan juga 2021 wa mustauda' nak buat apa? Apa yang nak dicapai? Ini sepatutnya yafqahun, setiap orang kena faqih perkara ini. Ini untuk semua. Kalau yang lamun tadi itu mungkin orang tertentu dia akan dalam betul, ada orang dia dapat idea-idea begitu saja. Dan seterusnya pada ayat 99, ayat ini lebih menarik. Allah menurunkan daripada langit ini air, Ustaz, ya. Fa akhrajna, daripadanya keluar nabata kulli syai'. Pelbagai tanaman dikeluarkan daripadanya, tanaman hijau, daripadanya ada biji-bijian mutarakiban. Ya, apa maksud mutarakiban? Biji-bijian yang tersusun. Cuba kita bayangkanlah Ustaz ni, air tu sama aje. Bila keluar aje jagung tersusun cantik. Masya-Allah. Kan? Bukannya macam apa gigi rongak tu kan, sikit tanda tak ada. Dia tersusun. Kalau katakan yang dulu kita bincang Ustaz, busangking. Dia punya letaknya tu. Subhanallah. Subhanallah. Siapa yang letak? Siapa yang susun? Kan? Air tu boleh ke tiba-tiba dia tersusun jadi tak mungkin kan? Tak mungkin. Kita permainan anak kat rumah pun pagi kemas, tengah hari dah tak kemas dah. Tak tersusun. Yang menyusunnya, yang melaksanakan perkara ini, wa minan nakhli wa min tal'iha, daripada pohon kurma yang dia ada mayang yang sampai tangkai-tangkai yang dekat, sehingga buah-buah kebun yang ada anggur, zaitun, rumman, iaitu delima, yang sama dengan yang lebih kurang sama. Jadi semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang kita ada ni Allah bawa suruh kita perhatikan. Allah suruh perhatikan. Unzuru ila samarihi. Kepada buahnya, prosesnya daripada dia biji tadi tu sampailah kepada tunas, tumbuh, akhirnya apa Allah cakap? Idza athmara, sampai dia berbuah yang tak berapa masak lagi Ustaz ya. Sampailah kepada wayanai. Lepas masak dia jadi apa Ustaz? Buah-buahan tersebut. Masak. Dia akan jatuh ataupun diambil. Betul. Allah cakap perkara ini, inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Bagi orang yang beriman, dia akan tengok semua lalu daripada kecil tu, biji benih sampailah dia kecil, sampai jadi besar, sampai masak, sampai tua, dan akhirnya akan dipetik ataupun jatuh. Manusia pun sama juga. Allahuakbar. Kecil, ya, daripada tak ada apa, daripada habbah, ya, sampailah besar, sampai tua. Bersedialah tuan-tuan, sebenarnya kita akan dipetik daripada dunia ini. Yang ini bila orang beriman tuan-tuan yang baca ayat ini, bila tengok buah mangga lepas ni, ya Allah, aku dah petik buah mangga. Sebenarnya aku ini bila akan dipetik oleh Allah SWT. Petik nama aja, malaikat maut sampai
Ustaz ya, yang kita doakan tuan-tuan, doakan kami juga bila Allah petik itu, petik dalam keadaan yang memberi manfaat macam buah. Kan tak naklah bila kena petik orang cakap kutuk Fazrul tu kan. Nauzubillah min zalik. Yang kita bagi orang beriman kita ambil pelajaran banyak daripada mangga. Apa lagi Ustaz? Ustaz suka makan apa? Buah apa? Yang Ustaz sebut tadi tu lah. Durian tu yang kita rasa seronok sangat tu, kita harap kita adalah orang yang dapat mengeluarkan manfaat bila turun hujan wahyu kepada hati kita, akhirnya mekar menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan itu dipetik orang ramai. Apabila kita dipetik daripada dunia ini, masih lagi orang mendapat manfaat. Inilah ayat 99. Kita teruskan dengan ayat 100 dan 101, dua ayat pendek bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada sahabat kita ni Ustaz, Tuan Syukur Saad. Lembaran kain dibawa berniaga, dibawa ke kota Taman Keramat, melihat Quran Time bersama keluarga. Semoga kita mendapat rahmat. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan dapat rahmat. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita sambung dua ayat lagi, iaitu ayat yang ke-100 dan ayat yang ke-101. Tadi kita dah baca dengan Hijaz. Jadi tuan-tuan nak baca Taranum apa pula? Oh, ini kalau berdapat berjumpa memang boleh tanya saja. Request saja Taranum apa. Jadi kita cuba baca dengan Jarkah pula insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 100, selepas Allah memberitahu kepada kita bahawa segala kebesaran Allah itu adalah untuk manfaat, untuk kita lihat ilmu-ilmunya, ya'lamun, yafqahun, kita dalami lagi ke bahawa kita kena buat persediaan famustaqarrun wa mustauda pada ayat 99 untuk kita lihat setiap kali kita makan buah, tak kisahlah jagung ke yang al-habbi hab ataupun yang nawa yang jenis kelapa, mangga dan sebagainya, kena perhatikan bahawa proses pembelajaran itu membawa kepada pelajaran bahawa saya orang yang beriman yang akan mengambil pelajaran, menyiapkan diri saya, bukan macam dalam ayat 100 ini waja'alu, mereka menjadikan jin sekutu-sekutu Allah. Dah nampak Allah hebat, dia pergi ambil jin pula. Ya, dia apa, ada orang kata pemutus ubat kan. Dia kalau katakan dah berubat, nak putus ubat, kena ada ayam putih, ayam hitam apa sebagainya itu. Semua itu nak bagi pada jin ke, nak bagi pada laut ke apa ke, itu adalah berhala-berhala. Allah cakap jin itu kami yang jadikan. Betul. Jin kami jadikan. Buat apa nak bagi, nak pergi takut pada jin kan. Jadi perkara ini penting sangat tuan-tuan ya. Kerana apa? Kerana ini berlaku pada zaman dahulu. Zaman sekarang pun masih lagi ada orang yang minta nombor daripada jin, yang pergi menyembah kubur ke, asapkan keris ke untuk dapat ilmu kebal. Semuanya ini adalah perkara yang mencalar akidah. Kerana apa? Kerana dah tahu dah Allah yang hebat, yang lain ini semuanya lemah. Tetapi cara berfikir orang yang syirik ini merosakkan. Allah kata mereka berbohong dengan mengatakan apa? Allah mempunyai anak lelaki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah daripada perkara tersebut. Bi ghairi ilm. Yang kita bincang-bincang tadi itu tuan-tuan, kalau katakan belajar sains ke apa ke ya, belajar sains ke, belajar tentang ilmu falak ke,
ilmu yang sebenar-benarnya membawa kita makin beriman mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat 101, dia pencipta langit dan bumi, bagaimana dia mungkin mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai isteri. Membawa kita kepada situasi halaman 140 ini, mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu kita melihat banyak belajar tentang living plants, bercakap tentang tumbuh-tumbuhan, tentang malam siang, pasal tentang laut, tentang kejadian manusia, biologi, kita belajar tentang ilmu botani. Ini berlaku di universiti, tetapi kadang-kadang ada yang mengajar itu bergantung kepada jin ataupun menyatakan Tuhan ada isteri ataupun Tuhan ada anak. Orang yang sama. Jadi itu perkara yang boleh berlaku dalam dunia, kita harap tidak berlaku kepada kita. Mengambil pelajaran halaman 140 ini membawa kita kepada resolusi kita agar kita tidak terjebak dalam kumpulan orang yang berfikir tidak simetri ataupun tidak sekata. Mari kita sama-sama perhatikan. Yang pertama, perhatikan manfaat tumbuhan dan pertukaran malam dan siang untuk manusia agar kita makin mengagungkan, mentauhidkan Allah. Yang pertama. Yang kedua, perhatikan kesan air dari langit kepada tanah dan tumbuhan sehingga kita akan sentiasa beriman, bersedia membuat amal yang terbaik untuk Allah SWT. Yang ketiga, jangan syirikkan Allah dengan jin dan makhluk lain. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa mak ayah kami ya Allah, dosa ibu ayah mertua kami ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dalam kehidupan kami sehinggalah ke saat ini ya Allah, banyak sekali buah-buahan yang kami telah petik lalu memakannya ya Allah. Pasti dan pasti satu saat nanti ya Allah, usia kami akan dipetik oleh-Mu ya Allah. Maka ya Allah, jadikan saat akhir hidup kami saat yang penuh barakah ya Allah, husnul khatimah, sebaik-baik pengakhiran. Jangan jadikan saat akhir hidup kami su'ul khatimah, seburuk-buruk pengakhiran ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan Al-Quran sahabat hidup kami, mati kami, mahsyar kami, titian sirat kami dan juga syurga kami ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah terima amal kita, bacaan kita pada hari ini, dan kita mendoakan agar semua sistem ilmu yang ada dalam dunia ini kembali kepada tauhid pada Allah Subhanahu taala. Di universiti, di mana-mana institusi pendidikan, inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang, memberi idea, menyumbangkan keuangan untuk kita menggerakkan gagasan berdaraskan kepada halaman 140 ini, kerana kita tahu cahaya daripada Allah inilah yang akan menyinari anak-anak kita, generasi kita sampai ke syurga. Kita bertemu pada jam 5, pada jam 10, pada jam 6 pagi insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang selalu mendoakan tuan-tuan terus bersama akidah menceriakan setiap hari. My Quran Time, baca faham amal.